السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan kita berbagai nikmat. Dan di antara nikmat-nikmatnya yang besar seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat masa. Dan kalau nak dihitung nikmat-nikmat Allah tu, tidak akan dapat kita mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah tu, tidak akan dapat kita hitung. Jadi di antara nikmatnya ialah masa. Jadi alhamdulillah kini kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala masa untuk kita luangkan untuk kita mengikuti kuliah secara online. Ini pun satu nikmat juga ni. Teknologi terkini ni, teknologi media sosial ni pun satu nikmat daripada Allah Ta'ala juga. Maknanya dalam amin wa iyyakum. Dalam pada kita mengalami MCO ataupun PKP ni, yang mana pergerakan kita terbatas, aktiviti pun terbatas. Jadi alhamdulillah pihak masjid Putra Haid telah meminta kepada saya untuk berkuliah di sanalah, insya-Allah. Tetapi untuk semasa kita di zaman PKP ni, insya-Allah kita mulakan dengan kuliah secara online dululah. Jadi kuliah secara online dulu sehinggalah kita dibenarkan untuk berkuliah secara talaqi, secara bertemulah di masjid, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Walaupun Selangor sudah mula dibenarkan mulai hari baru hari Selasa lepas, tak silap saya, sudah dibenarkan di Selangor ni untuk memulakan kuliah. Cuma mungkin ada sebahagian masjid tu belum bersedia lagi. Tambahan kita sudah menghampiri Ramadan ni. Kita dah pun menghampiri bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan puasa, tak sampai sebulan pun. Tak sampai sebulan kita akan mula memasuki bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Jadi mungkinlah insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala, mungkin akan diberikan slot untuk saya lah oleh pihak masjid, insya-Allah. Tak janjilah, sebab jauh juga tu daripada rumah saya nak pergi. Jadi mungkin akan mengisi slot di sana, insya-Allah, untuk pengajian apa sajalah, akidah ke, hadis ke, fiqh ke, tasawuf ke, tafsir ke, insya-Allah semua saya bersedialah. Dan malam ni saya diminta oleh pihak masjid untuk menyampaikan sebuah kuliah secara online dalam page rasmi masjid ni yang bertajuk Asas Ulum Hadis bagi orang awam. Asas ulum hadis bagi orang awam.
Jadi tajuk, kalau kita tengok kepada tajuk tadi, maka ada beberapa perkara lah yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Dan sebelum tu, marilah sama-sama kita buka dulu kuliah kita ni dengan bacaan kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi ini kali pertama lah saya buat kuliah untuk Masjid Putra Haid ni, walaupun secara online. Biasanya kalau saya tempat yang pertama saya kuliah, saya akan cerita satu mukaddimah lah. Satu mukaddimah supaya kita nampaklah gambaran sebenarnya tentang agama kita dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Dan kita akan masuk nanti tajuk ilmu hadis itu, dan juga untuk level orang awam. So secara umumnya, sebelum kita masuk kepada tajuk tu, mana dua benda lah kita kena faham. Satu, apa itu ilmu hadis. Yang kedua, siapa itu orang awam. Okey. Kita pergi kepada orang awam dulu. Jadi boleh kita katakan semua manusia ni dia lahir, bahkan kebanyakan lah kita kata, kebanyakan manusia ni dia lahir dia awam. Semua orang awam. Kecuali mereka-mereka yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi para rasul, para nabi. Kemudian juga ada sebahagiannya menjadi raja lah. Ada sebahagian manusia yang Allah pilih untuk dia menjadi raja-raja di dunia ni. Akhirnya dia berketurunan, anak raja, putera raja dan sebagainya. Daripada zaman dahulu bermula dengan datuk kita Nabi Adam AS. Beliau manusia yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, itu panjanglah kita nak bahas tafsir tu. Jadi bermakna manusia ni merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan makna khalifah ni banyaklah. Makna umum, makna khusus ada. Khalifah ringkasnya sebagai pengganti, kita kata. Khalifah ni sebagai pengganti. Manusia ni kan dia hidup kemudian meninggal dunia. Hidup mati. Ada yang akan menggantikannya. So maksudnya bermakna menjadi khalifah, menjadi pengganti untuk apa? Untuk hidup di dunia ini dan menguruskan dunia ni. Maknanya dia menguruskan diri dia dan juga dia menguruskan dunia ni lah. Jadi maksud dan tujuan utama dia perlu fahamlah, selain dia menjadi khalifah, dia juga menjadi hamba-hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku lah. Jadi manusia ni sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah. Jadi di kalangan hamba Allah itu ada yang dilantik menjadi rasul, ada yang dilantik menjadi nabi. Kemudian ada juga yang Allah pilih sebagai raja-raja lah. Jadi kita kata para rasul, para nabi sekarang ni dah tak ada lah, selesai dah. Setelah Nabi Muhammad SAW diutuskan, maka tidak ada lagi para nabi dan para rasul yang akan diutuskan. Melainkan Nabi Isa AS yang akan turun. Walaupun beliau seorang rasul dan nabi, tetapi beliau bukan membawa syariat yang baru, tetapi akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Okay, sudah tidak ada lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni mereka-mereka yang dipanggil para ulama. Para ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ni lah mereka yang mewarisi para nabi. Jadi di sini apabila kerasulan dan kenabian itu sudah pun tamat, sudah pun dikhatamkan, ditamatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang akan menyambung kerja Nabi ataupun tugas para Nabi, para Rasul itu diserahkan
kepada para ulama. Jadi apa tugas Nabi itu, iaitu berdakwah, menyampaikan ilmu dan mentazkiyahkan umat dia lah. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala bagi tahu beberapa ayat, 3-4 ayat dalam Al-Quran atau 4-5 ayat. Allah Ta'ala bagi tahu diutuskan Rasul itu untuk yatlu alaihim ayatihi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 3 tugas ulama, kata para ulama, 3 tugas Nabi ini. Yatlu 'alaihim ayatihi bermakna menyampaikan wahyu-wahyu Allah, mendakwahkan manusia untuk beriman kepada Allah. Kemudian wa yuzakkihim, mentazkiyahkan, mensucikan manusia itu daripada kesyirikan kepada ketauhidan, daripada kekufuran kepada keimanan, daripada akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang mulia, daripada kejahilan kepada orang yang berilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ini dan Rasul ini mengajarkan kitab dan hikmah. Kata ulama, maksud hikmah itu sunnah lah. Sunnah maksudnya hadis. Jadi tugas para Nabi ini dipertanggungjawabkan kepada para ulama. Jadi walaupun dipertanggungjawabkan kepada para ulama, ulama ini bukanlah dia ni lahir-lahir terus jadi ulama. Lahir-lahir dia terus jadi ulama, tidak. Semua orang selain daripada Nabi, bahkan Nabi dan Rasul pun, mereka lahir pun sebagai orang biasa. Cuma mungkin mereka ada kelebihan yang dipanggil irhas. Irhas ni perkara-perkara yang kita kata perkara yang khariqul adah, iaitu perkara yang ajaib, yang istimewa, yang menyalahi adat, yang Allah berikan sebagai tanda-tanda yang dia akan menjadi rasul lah. Seperti sepanjang kisah Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau dilantik menjadi rasul umur 40 tahun tu, banyak perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada baginda kan. Jadi kalau para ulama ni boleh jadi dia orang biasa, tak ada apa, sama macam manusia biasa. Cuma di situ ketika dia proses dia membesar dan sebagainya, maka dia mempelajari ilmu sampailah dia menjadi seorang alim, ataupun menjadi satu orang alim di kalangan para ulama. Maknanya kita boleh kata selain daripada ulama itu, kita kata sama ada dia orang awam ataupun umara. Umara ni para pemerintah lah, raja-raja, menteri-menteri dan sebagainya, itu dipanggil umara. Dan selain daripadanya orang awam. Yang kita katakan awam di sini, maksudnya awam dari sudut ilmu agama lah. Awam dari sudut ilmu agama bermakna mereka ni tidak sampailah kepada tahap ulama, itu tidak sampai. Tetapi tidak pula kita kata awam ini jahil. Sebab orang ulama atau ulama ini lawan dia juhala. Lawan dia, opposite dia adalah juhala. Jadi tak semestinya kalau orang tu dia bukan ulama berarti dia juhala, tidak. Ada orang yang dimau juhala ni orang jahil lah. Ada. Tetapi orang awam ni tak semestinya dia jahil. Tak semestinya dia jahil. Sebab di kalangan orang awam ni ada yang dia mungkin pakar-pakar dalam bidang tertentu. Maksudnya dia awam dari segi ilmu agama sahaja. Dan awam dari segi ilmu agama ini bukanlah berarti dia jahil. Dia jahil, total jahil, tak tahu apa. Mustahil lah kan kalau satu orang Islam, orang awam yang Islam dia jahil, dia langsung tak tahu apa, mustahil. Sebab dia ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Sebab kita kan kita dijadikan ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila kita diwajibkan beribadah kepada Allah, mustahil kita ni jahil, tak tahu macam mana cara nak beribadah kepada Allah. Jadi semua orang awam wajib ada satu tahap ilmu yang dimiliki supaya dia boleh menjalani kehidupan dia sebagai hamba Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi ilmu dia setakat tu saja. Itu yang dipanggil orang awam. Bukan bermakna orang awam ni dia jahil langsung tak ada ilmu. Ada juga yang tak mau belajar tu, adalah. Adalah di kalangan orang awam ni yang memang jenis tak mau belajar ilmu agama. Bahkan bukan saja ilmu dunia pun tak nak belajar.
Dia awam juga, tapi kita awam yang jahil, kita kata. Awam yang jahil dan sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Dan kalau secara umumnya, orang awam yang normal lah kita kata. Yang normalnya orang awam ni, dia sekurang-kurangnya dia mesti memiliki ilmu, dipanggil ilmu fardu ain. Akidah yang asas dan ilmu fardu ain, syariat yang asas untuk dia menjalani kehidupan ini sebagai seorang Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia umur baligh, dia sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk menjalani kehidupan yang asas sebagai seorang Islam. Kemudian kalau dia ingin melibatkan diri dengan perkahwinan misalnya, maka dia perlu ada ilmu tentang perkahwinan. Kalau dia ingin melibatkan diri dengan ilmu perniagaan, dia perlu tahu ada ilmu tentang perniagaan. Itu nanti berbezalah di situ. Ada orang mungkin dia seorang peniaga yang ada ilmu tentang hukum-hukum jual beli dalam Islam. Ada orang mungkin dia tak tahu. Tapi dia seorang peniaga yang profesional. Jadi mungkin oleh kerana dia tidak tahu, mungkin dia terlibat dengan beberapa perkara yang menyalahi syarak, yang tidak patuh syarak tu mungkin, berkemungkinan. Jadi sebenarnya orang awam ni, saya nak beritahu, bukanlah orang jahil lah kesemuanya. Ada awam yang jahil, ada awam yang berpengetahuan ataupun berilmu, sama ada ilmu agama atau ilmu dunia lah. Bahkan mungkin mereka ni profesor, doktor, engineer, profesional, menteri dan sebagainya. Semua dia kita kata awam dari sudut ilmu agama dibandingkan dengan para ulama. Sebab ulama ini mereka menguasai satu tahap ilmu yang lebih sedikitlah daripada orang awam. Jadi ilmu-ilmu mana yang perlu dikuasai itu, ni yang kita nak bahas ni. Jadi sebagai seorang Islam, tak kira dia ulama ke, umara ke, orang awam ke, siapa saja, kita ada beberapa ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu akidah. Ilmu akidah. Kerana itu adalah asas. Kadang-kadang dipanggil ilmu usuluddin. Usul ataupun asas bagi agama Islam. Ataupun dipanggil ilmu tauhid, ilmu teologi, ilmu kalam dan sebagainya lah. Itu panjang pembahasan dia. Bukan di sinilah tempat dia nanti kan. Panjang pula. Yang kedua ilmu fiqah. Ilmu syariat atau ilmu fiqah. Iaitu tentang hukum hakam agama, mana yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang halal, yang haram dan sebagainya. Itu wajib. Dan yang ketiga ilmu tasawuf ataupun ilmu penyucian hati atau ilmu akhlak lah. Macam-macam nama ada. Tasawuf ke, tazkiyah ke, ilmu akhlak ke, atau tazkiyatun nafs, penyucian hati dan sebagainya lah. Sebab apa itu penting? Itu kalau kita tak tahu, kita mungkin berdosa juga. Contohnya kita tak tahu apa itu sombong, riak, takabur, dengki, hasad, cinta dunia. Kita tak tahu benda tu, ya. Kita mungkin berdosa. Maka itu yang saya sebutkan tadi itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dipanggil ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu apa sajalah. Nama tu tak penting. Nama tu macam-macam nama. Ada orang tak suka tasawuf, tak apa. Tapi maknanya kita dia mempelajari juga benda yang sama, cuma nama tu jadi tak berkenan kot. Wallahualam. Jadi tiga ilmu ni. Ilmu akidah sebagai pegangan kita, rukun iman kita lah. Ringkasnya rukun iman kita. Kemudian ilmu fiqah atau syariat, iaitu rukun Islam kita. Iaitu sembahyang, puasa, zakat, haji, ditambah lagi dengan munakahat, perkahwinan, kemudian muamalat, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Kemudian hukumat, kemudian hudud, hukum-hukum jenayah dan sebagainya. Itu ilmu fiqah, wajib. Cuma dan juga yang ketiga ilmu akhlak lah, ilmu tasawuf, sifat-sifat hati, sifat-sifat hati. Okay, jadi ketiga-tiga ilmu ini bersumberkan dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan Al-Ahadith. Ketiga-tiga ilmu ini mesti bersumberkan daripada Quran dan hadis. Dan ditambah lagi dengan dua lagi yang sekunder, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, sumber pengambilan ilmu Islam ini daripada empat, iaitu Al-Quran, Al-Ahadith, Ijma' dan juga Qiyas. Ini ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah wal jamaah punya sumber ilmu lah, kita kata. Jadi ilmu akidah baik, ilmu fiqah baik, ilmu tasawuf baik, ketiga-tiga ni mesti bersumberkan daripada Quran, hadis, Ijma' dan Qiyas.
Kemudian ada lagi ilmu yang menjadi perantara atau menjadi jambatan. Maksudnya daripada ilmu akidah, fiqh dan hadis tadi, dia ada satu lagi ilmu yang dinamakan ilmu alat. Ilmu alat dipanggil. Atau ilmu perantara, atau ilmu alat lah. yang biasanya ilmu alat dipanggil. Yang akidah, fiqh dan tasawuf ni ilmu maksud dipanggil. Ilmu maksud. Quran dan hadis ni adalah ilmu maksud, dan yang mana Quran hadis ni merupakan sumber bagi ketiga ilmu tadi, maka dia dihubungkan dengan ilmu alat. Antara ilmu alat ialah seperti ilmu nahu, saraf, tata bahasa Arab, balaghah, sastra Arab, usul fiqh, usul nak memahami fiqh, usul hadis atau mustalah hadis, usul tafsir atau ulumul Quran. Kemudian ilmu mantik, ilmu bagaimana nak mengawal pemikiran. Kemudian ilmu hisab dan yang lain-lain lagi lah. Ilmu tajwid dan sebagainya. Ilmu tarikh dan sebagainya. Ilmu sejarah kan. Itu antara ilmu-ilmu alat lah yang untuk bagaimana nak memahami akidah, fiqh dan tasawuf ini melalui daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau orang awam ni dia tak perlulah sebenarnya. Orang awam ni dia tak perlu menguasai ilmu-ilmu alat ini. Bahkan orang awam dia ada dua pilihan. Sama ada dia mengaji akidah, fiqh dan tasawuf secara secara tersendiri. Maksudnya sudah diasingkan, maknanya akidah itu sudah dikumpulkan di dalam kitab yang membahaskan semua masalah akidah, dan juga fiqh yang dikumpulkan segala hukum-hukum fiqh dalam sebuah kitab, dan juga tasawuf. Atau dia mempelajari Al-Quran, tafsir ataupun hadis. Tapi ini paling susah sikit. Kalau orang awam dia nak mempelajari tafsir dan hadis, agak susah sikit. Kalau tuan-tuan pernah baca Quran kan, selalu baca Quran kan. Tuan-tuan kalau baca Quran bermula daripada surah Fatihah, lepas tu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran kan, surah An-Nisa dan seterusnya sampailah juz 30 Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di situ kalau tuan-tuan nak cari satu hukum fiqh dalam Quran, mudah tak? Orang awam lah. Orang jangankan orang awam, kadang-kadang ulama yang level-level biasa ni pun belum tentu lagi boleh cari satu hukum dalam Al-Quran direct. Begitu juga hadis. Hadis nanti saya nak cerita panjang sikit. Sebab kita punya tajuk kan ulum hadis dengan asas ulum hadis bagi orang awam. Ini gambaran besar dulu, secara umum, secara kasar dulu. Jadi orang awam ni memang para ulama tahu. Para ulama yang mewarisi daripada generasi sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan seterusnya sampailah sekarang ni, akan ada sajalah para ulama yang mewarisi ilmu tersebut. Mereka melihat bahawa orang awam memang agak susah, bahkan hampir mustahil kot. Apalagi yang bukan berbangsa Arab. Yang berbangsa Arab sendiri pun kadang-kadang tak mampu untuk mengeluarkan hukum, mempelajari hukum daripada Al-Quran dan hadis itu direct. Tak mampu. Tak mampu, susah. Pasal apa? Panjang sebenarnya pembahasan dia. Maknanya bukan mudah. Dia tak ada dalam Quran surah yang cerita pasal solat saja, surah yang cerita pasal zakat saja, surah yang cerita pasal haji saja, surah yang cerita pasal munakahat perkahwinan saja, surah yang cerita pasal muamalat jual beli saja. Tak ada. Ayat Quran tu bercampur-campur. Ayat tentang solat ada dalam juz ni, ada dalam surah ni, ada dalam di tengah, di belakang, di awal, macam-macam. Bercampur baur. Tak percaya, baca sendiri Quran, baca terjemahan dia, dah tahu dah ni ayat ni cerita pasal apa ni. Tiba-tiba lompat cerita lain kan. Jadi ulama melihat bahawa untuk memudahkan orang awam yang tidak sampai tahap untuk mengambil hukum terus daripada Quran dan hadis, maka mereka menyediakanlah untuk sebagai rukun iman, mereka membuat satu bidang ilmu yang namanya akidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam, teologi dan sebagainya lah, nama-nama yang bermacam-macam tu. Sediakanlah sebuah kitab. Bukan sebuah kitab, maksud saya bukan satu je lah. Pelambak kitab akidah ni kan beratus-ratus. Tetapi maksudnya dalam sebuah kitab yang dinamakan kitab akidah lah.
walaupun jumlahnya berpuluh-puluh beratus berlambak. Itu nanti ada pembahasan khusus lah kalau nak bahas tentang akidah tu apa, kemudian fiqah tu apa, tasawuf tu apa, kemudian mazhab-mazhab lagi, kenapa ada mazhab dalam fiqah, dalam akidah, dalam tasawuf. Itu panjang lagi sebenarnya kalau nak bahas. Ni kita nak cerita, kita nak fokus pada topik kita je. Jadi begitu juga ilmu hadis ini, memang orang awam tidak mampu untuk memahami hadis. Maksudnya tidak mampu untuk memahami, apalagi untuk mengeluarkan hukum-hukum daripada hadis. Jadi para ulama telah bersusah payah, bertungkus lumus untuk menyediakan ataupun dipanggil mengistinbatkan hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Maka kalau yang dalam bab akidah yang berkaitan dengan rukun iman disediakan dalam sebuah kitab. Kemudian berkaitan dengan fiqah, iaitu hukum hakam, ilmu syariah dalam sebuah kitab. Begitu juga dengan ilmu tasawuf di dalam kitab dia tersendiri. So mudah saja. So orang awam nak belajar akidah, dia buka kitab akidah. Maksudnya belajar dengan berguru lah, berguru dengan guru akidah. Kemudian untuk mempelajari fiqah, maka dia belajar fiqah dengan guru-guru fiqah. Begitu juga tasawuf, belajar dengan guru-guru tasawuf. Tapi hati-hatilah sebenarnya. Ini kalau saya nak huraikan panjang sebenarnya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Iaitu dalam akidah ni ada bermacam-macam mazhab. Fiqah pun ada bermacam-macam mazhab. Tasawuf pun ada macam-macam mazhab. Apa itu mazhab? Itu pun nak kena terangkan juga tu. Tapi itu nanti insya-Allah pertemuan yang lain. Di sini kita fokus kepada tajuk iaitu asas ilmu hadis bagi orang awam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan saya katalah, para ulama sendiri yang sudah membuat ketetapan bahawa orang awam tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari hukum hakam atau mempelajari ilmu agama Islam ini, apa saja ilmu lah, baik akidah, baik fiqah, tasawuf dan sebagainya, direct daripada Al-Quran dan hadis itu tak mampu. Bukan tak boleh, bukan tak ada yang boleh, tetapi kurang kemampuan. Kita tengok pada secara umumnya, majoritinya memang tak mampu. Apatah lagi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi kalau kata dah ada semangat, dah ada terjemahan dah ada terjemahan. Hadis pun dah ada terjemahan. Ya, walaupun ada terjemahan, bukan semudah itulah. Kalau tak percaya, boleh kita test tengok kan. Kita minta satu hukum, cari ayat Quran yang mana yang kata hukum macam ni. Dalam hadis-hadis Nabi pun katalah ada terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Muslim, terjemahan Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud dan seterusnya. Kalau ada, cuba cari tengok hukum ni. Mana dalam perkataan Nabi itu sendiri, Nabi ada bagi tahu tak? Contoh yang paling mudah lah, kalau hadis yang berkaitan dengan wuduk misalnya. Dalam Sahih Muslim ada hadis Nabi yang berkaitan dengan wuduk. Di situ takkan jumpalah basuh muka wajib, kumur-kumur sunat, 3 kali sunat, menyedut air dalam hidung sunat, 3 kali sunat, basuh tangan hingga siku kanan wajib, kiri pun wajib, mengusap kepala, semua ke, sikit ke, sebahagian ke. Tak jumpa punya, takkan jumpa apa. Try lah cari kalau tak percaya. Jadi ulama yang mengkaji Quran dan hadis, maka ulama menyusun, okey, dalam bab wuduk yang wajibnya, yang rukunnya, mazhab Syafi'i kata ada 6, mazhab lain kata ada 4. Contohlah ni. Kenapa Imam Syafi'i kata masuk niat tu wajib? Sebab ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan mazhab Syafi'i menambah rukun, tertib itu adalah rukun. Tertib di dalam wuduk itu rukun kerana Allah Ta'ala menceritakan bahawa mula-mula basuh muka, lepas tu tangan, tu kepala, tu kaki. Dan Nabi pun tidak pernah berwuduk terbalik-terbalik. Maka rukun tertib itu menjadi rukun. Tertib di dalam mengambil itu menjadi satu rukun, akhirnya menjadi 6. Selain daripada itu, dianggap sunat. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quran ada menyebut 4 perkara tersebut, tetapi hadis menyebut lebih daripada 4 perkara. Jadi di situ difahami oleh bahawa apa yang tidak disebut oleh Al-Quran tapi disebut oleh hadis itu dianggap sunat saja. Tapi ada juga ulama menganggap kata wajib, sampai tahap baca bismillah ketika wuduk pun wajib. Ada mazhab kata macam itulah. Jadi kalau ulama sendiri pun tak ada polemik di situ, ada perselisihan di situ, apa lagi kita orang awam kan? Ya, bukan mudah untuk kita memahami Quran hadis. Habis tu kalau macam tu orang awam tak payah belajar hadis lah. Kan? Sebenarnya hadis Nabi ni
bukan hanya berkisar tentang hukum hakam saja. Jadi kita fokus masuk pada hadis. Hadis Nabi ini berkaitan dengan semua perkara. Semua perkara agama ni Nabi ada cakapkan. Nabi ada sampaikan lah. Jadi menurut para ulama, hadis yang berkaitan dengan hukum hakam ni tak banyak. Tak banyak, lebih kurang dalam 1,500, 1,700 saja. Itu yang berkaitan dengan hukum hakam. Jadi selain daripada itu, banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan akhirat, hadis yang berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan padang mahsyar, berkaitan dengan titi sirat. Kemudian ada hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah-kisah, ataupun satu lagi dipanggil hadis yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan amalan. Barang siapa yang melakukan amalan sekian, maka akan dapat pahala sekian. Barang siapa yang membaca surah sekian, dapat pahala sekian. Maka hadis tentang kelebihan-kelebihan amal, dipanggil fadilat amal. Begitu juga ada hadis-hadis yang menceritakan berita gembira, memberi semangat di dalam beramal. Ada juga hadis yang memberi ancaman-ancaman kepada orang yang melakukan dosa-dosa, akan masuk neraka, akan dilaknat, akan dan sebagainya lah. Ada juga hadis-hadis yang menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, macam-macam. Jadi hadis ni macam-macam. Jadi kalau orang awam ini, kalau dia ingin mempelajari hadis untuk sekadar dia tahu ilmu hadis supaya dia langsung tidak jahil tentang ilmu hadis itu tak ada masalah. Dia boleh berguru dengan syarat dia berguru lah. Dia berguru dengan orang yang betul-betul mahir dalam ilmu hadis. Tengok dia nak belajar macam mana ilmu hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Misalnya dia bermazhab Syafi'i misalnya kan. Jadi dia asyik belajar fiqh je, dah selesai belajar fiqh, dia dah amalkan fiqh semayang, tapi dia tak pernah dengar pun hadis-hadis yang menceritakan tentang hukum tersebut. Itu boleh. Maknanya ada kitab yang menggabungkan kedua-duanya. Contohnya kitab fiqh mazhab Syafi'i, menggabungkan antara dalil-dalil daripada hadis dan Quran di dalam kitab fiqh Syafi'i misalnya. Jadi di situ diterangkanlah, rukun solat 13. So, kenapa 13? Kenapa dikatakan takbiratul ihram tu rukun, qiyam tu rukun, Fatihah tu kenapa wajib, kenapa rukun? Ni dalil dia, ni hadis dia, ini Al-Quran dia. Ada sebenarnya, boleh lah. Boleh. Tapi dengan syarat yang betul-betul mahir lah. Jangan cari yang cacah merba, yang jadi menyebabkan kita confuse, keliru, tu bahaya. Dia ada, saya nak sentuh bab ni panjang, tetapi nantilah kita ada lagi, insya-Allah mungkin ada 1-2 slot lagi kot online ataupun kalau masjid dah buka, kita bertemu di masjid je insya-Allah lepas raya ke macam mana tak tahulah, bergantung pada pihak masjid. Jadi secara umumnya maknanya orang awam boleh mempelajari hadis, bahkan hadis hukum pun dia boleh mempelajari sekadar untuk dia mengetahui. Maknanya segala amalan yang dia lakukan, dia semayang, dia wuduk, dia puasa, dia zakat, apa sajalah yang dibuat dalam kehidupan dia, ada dalil-dalil dia. Tapi disampaikan oleh seorang ulama, seorang ustaz yang memang betul-betul mahir dalam bab menerangkan dalil-dalil tersebut. Jangan cari orang yang dia memeningkan kita. Dia kata ni mazhab ni tak betul, tak payah ikut mazhab. Kenapa ada mazhab? Kita kena ikut Quran hadis. Itu antara ciri-ciri ulama yang nak mengelirukan orang. Terus terang saya cakap lah. Sebab apa? Okey, dia kata kan, kita tak perlu kepada mazhab. Kita terus kembali kepada Quran dan hadis. Kita belajar Quran dan hadis terus. Ambil ilmu agama ini daripada Quran dan hadis. Okey, kalau macam tu, kalau kita tanya, saya sebagai orang awam ataupun kita sebagai orang, kita tanya, ya ustaz, kami tak faham Quran, kami tak faham hadis, macam mana kami nak belajar cara solat daripada Al-Quran, macam mana kami nak belajar cara solat daripada hadis? Dia kata apa? Saya ajarlah kamu. Tu dia. Baru nampak tembelang dia. Sebenarnya dia nak suruh kita ikut dia, bukan suruh kita ikut Quran hadis. Ikut dia maksudnya
Kononnya mengajak kita kepada Quran hadis, tetapi dengan cara pemikiran dia, dengan pemahaman dia. Kita saya akan terang kepada kamu lah macam apa maksud Al-Quran, ayat Quran dulu, hukum-hukum daripada Quran. Jadi apa bezanya dia dengan mazhab? Apa bezanya dia yang kata kita ikut Quran hadis, tak payah ikut mazhab, tapi saya akan ajar kamu lah macam mana nak faham Quran hadis ni. Macam mana hukum-hukum solat daripada Quran, hukum-hukum solat daripada hadis, saya ajar kamu lah. Sebab kita takkan faham, kita sebagai orang awam, kita tak mampu nak faham Quran hadis. Nak keluarkan hukum daripada Quran ni, kita tak mampu. Tak tahulah kalau orang tu tiba-tiba dia jadi mampu dengan sendirinya, saya tak pernah jumpa lagi. Kalau jumpa, saya nak tengok lah akan sejauh mana kemampuan dia. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau dia kata tak apa, saya ajarlah kamu, saya akan ajar kamu tentang Quran dan hadis, hukum-hukum. Jadi apa beza dia dengan mazhab? Bahkan mazhab itu lebih hebat lagi, jauh lebih tinggi lagi ilmu mereka daripada dia yang cakap tu. Bayangkanlah contohnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, yang mana mereka ni hidup di zaman tak jauh daripada zaman Nabi lah. Tak jauh pada zaman Nabi. Imam Abu Hanifah itu lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Imam Malik lahir 94 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Mereka itu lebih kurang 200 tahun, 100 tahun lebih saja dengan zaman Nabi. Mereka lebih faham Quran dan hadis. Mereka lah yang mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran hadis untuk menyampaikan kepada kita. Tiba-tiba dia kata jangan ikut mazhab, ikut dia. Suruh ikut dia. Sebenarnya dia nak suruh orang ikut dia je. Jangan tertipu. Ni saya pesan betul-betul lah. Jangan kita tertipu dengan slogan-slogan orang. Ataupun tak kira dia ustaz ke, dia profesor ke, dia PhD ke, dia mufti ke, dia apa ke. Kalau dia menyeru, mengata bahawa kita tinggalkan mazhab-mazhab ni, tak perlu ikut mazhab, Nabi tak ada mazhab, sahabat tak ikut mazhab. Itu semua kata-kata yang batil. Kata-kata yang batil yang mengajak kepada kebalitan. Bunyi dia macam hak, nampak bunyi macam betul, tapi di sebaliknya ada kebatilan. Pasal apa? Kalau betul dia mengajak kita kepada Quran dan hadis, kita kata dekat dia, wahai ustaz, ustaz boleh balik sekarang. Ustaz, terima kasih kerana memberitahu kami supaya kami ikut Quran hadis. So kami kat rumah dah ada Quran, dah ada kitab hadis, kami boleh beli. Kalau tak ada lagi, ustaz pun boleh balik, ustaz tak payah datang lagi lah. Terima kasih kerana beritahu. Sebab kalau ustaz suruh kami ikut Quran hadis, ustaz-ustaz pun sekali boleh balik, kami tak perlu ikut ustaz dah. Kami dah ada Quran, kami dah ada hadis. Betul? Tengok apa respon dia pula, dia kata macam tu. Kamu nanti tak faham. Nanti kamu tak faham Quran, tak faham hadis, macam mana? Saya akan kena ajar kamu. Kalau macam itulah dia kata, lebih baik kita belajar ilmu daripada Imam Syafi'i, belajar ulama-ulama Syiah. Puluhan ribu ulama yang mengikut mazhab Syafi'i. Ulama yang bertaraf mujtahid. Ini contoh lah saya cerita contoh. Ulama yang bertaraf mujtahid ini puluhan ribu, mungkin ratusan ribu yang bertaraf mujtahid. Bukan ustaz kampung macam saya ni. Mujtahid mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Nawawi, Imam Hajar Asqalani, Imam Suyuti, semua ulama-ulama hebat sepanjang zaman bermazhab Syafi'i dalam fiqh. Tiba-tiba dia kata tak payah ikut mazhab, ikut dia. Ikut Quran hadis, lepas tu dia kata saya akan guide kamu. Itu semua satu pembohongan saja. Jadi semua ilmu ni sudah pun selesai, ulama dah siapkan segalanya untuk kita, tinggal kita ikut saja. Di Malaysia ni syariat kita sama ada di mahkamah syariat, di Selangor ni mahkamah syariah kita tentang perkahwinan apa semua menghukumi dengan hukum mazhab Syafi'i. Dan kita tak jumut dengan satu mazhab saja, kita tak rigid, kita tak sempit, kita terbuka juga. Tak semestinya kita akan ikut mazhab Syafi'i. Kalau perlu kita ikut mazhab-mazhab lain. Seperti kan macam apa ni, zakat dan sebagainya kan, kita guna duit itu ikut pendapat mazhab lain. Bahkan ada ulama mazhab Syafi'i pun yang memilih memakai pendapat mazhab lain. Jadi kembali kepada tajuk kita, iaitu orang awam kalau dia nak belajar hadis, misalnya dia sudah mempelajari fiqh, sudah mempelajari ilmu akidah, sudah mempelajari akhlak, maka di situ dia nak tahu dalil-dalil hadis mengenai fiqh, sembahyang boleh, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i dah sediakan kitab-kitab dalil-dalil tentang mazhab Syafi'i.
Dan juga kita beritahu, okey, kenapa berlakunya perselisihan di kalangan mazhab. Kenapa ada mazhab yang kunut subuh, kenapa ada mazhab yang tak kunut subuh. Apa dalil yang mengatakan tak kunut subuh? Ada ke yang kata dalil kunut subuh? Apa dalil yang kata baca bismillah? Apa yang kata dalil tak baca bismillah? Semua ada dalil. Semua ada dalil. So nanti kita akhirnya pening. Hai, semua ada dalil macam tu, semua betul ke? Mana satu yang betul lah. Jadi sebab tu mazhab ini, ada perbezaan di kalangan mazhab ni bukan satu percanggahan. Ni satu kepelbagaian. Satu kepelbagaian. Kita jangan anggap perbezaan itu mesti membawa kepada perpecahan ataupun saling menyalahi. Perbezaan itu boleh menunjukkan kepada kepelbagaian. Kerana siapa yang betul-betul mengaji hadis, dia faham hadis, dia mengaji semua kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita lah, terutamanya kutubus sittah, iaitu kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Dia akan nampak di situ kenapa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan mazhab. Dia tidak membawa kepada pertentangan, tetapi dia membawa kepada kepelbagaian. Maknanya Nabi buat semua itu. Nabi bukan robot. Nabi ni bukan robot. Nabi ni manusia. So kadang Nabi buat begini, kadang Nabi tak buat begini, kadang Nabi kunut subuh, kadang Nabi tak kunut subuh, kadang Nabi baca bismillah kuat, kadang tak baca. Semua ada dalil. Semua ada dalil. Maka masing-masing mazhab itu mengikut hadis Nabi yang ni, yang mazhab lain ambil hadis yang lain, akhirnya semua hadis Nabi diamalkan oleh umat Islam. Selesai. Tiba-tiba ada orang kata jangan ikut mazhab, kita ikut hadis. Terus terang saya cakap, kalau saya baca dalam contohnya Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim saja Nabi, bahkan kitab-kitab hadis yang lain lah, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa iftitah. Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa iftitah saja ada berapa versi, nak tanya. Hadis Nabi yang berkaitan dengan selawat, cara selawat ada 24 hadis. Selawat yang berbeza-beza, 24 hadis riwayat. Tahiyat, bacaan tasyahud, bacaan tahiyat akhir, tahiyat awal itu ada 16 riwayat yang berlainan. Semuanya hadis sahih. So saya nak tanya, kita nak ikut yang mana satu? Kalau kita ikut hadis ni, berarti kita tak ikut lagi 13 hadis. Lagi 15 hadis kita tak ikut. So macam mana kita kata kita nak amalkan hadis? Oh, kita tak baik ikut mazhab, kita ikut Quran hadis saja. Ada hadis kata Nabi baca tahiyat begini, ada hadis kata Nabi tahiyat begini. 16 versi tahiyat. Saya nak tanya, nak amalkan yang mana satu? Amal semualah. Subuh sama tahiyat ni, Zuhur baca tahiyat ni, Isyak baca tahiyat ni, besok baca tahiyat lain pula, sampai 16 tahiyat. Macam tu ke kita mengamalkan agama? Nabi suruh kita buat macam tu ke? So itu semua slogan-slogan yang membawa kepada kekeliruan, membawa kepada kejumudan sebenarnya. Jadi apabila kita mengamalkan mazhab Syafi'i ke, atau mazhab Hambali ke, atau mazhab apa sajalah di Malaysia ni, majoriti mazhab Syafi'i, ikut je lah mazhab Syafi'i. Kita sudah pun mengamalkan Quran dan hadis dalam bab fiqh. Jadi orang awam ni boleh, kalau dia nak mempelajari hadis tentang hukum hakam, tetapi dia kena ada satu basic, satu dasar yang kukuh bahawa fiqh dia sudah berpegang dengan satu mazhab. Kemudian dia cuma mempelajari, oh ini hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang dia amalkan dalam mazhab tersebut. Cuma dia diberitahu mazhab lain pula dia mengamalkan hadis ini, kerana ini pun ada hadis, itu pun ada hadis, maka mazhab ni ambil hadis lain. Oh macam tu. Saya nak amalkan hadis tu, boleh ke tak boleh? Nanti dia ada disiplin dia. Disiplin dia, cara kita nak mengamalkan, katalah kita nak mengambil pendapat mazhab lain. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada disiplin dia, ada syarat-syarat dia, ada disiplin dia. Bukan kita jumud, ta'asub mazhab Syafi'i saja, tidak. Cuma secara majoritinya kita memang senang, mudah. Oleh kerana Malaysia, Nusantara ni memang bermazhab Syafi'i, majoriti rakyat kita mazhab Syafi'i, mudah. Tapi kita nak pakai mazhab lain pun boleh, tapi ada disiplin dia, ada syarat dia. Tak boleh main suka-suka hati je. Bukan tak boleh, buatlah, tak kisahlah siapa nak marah kan. Besok tanggung sendirilah. Besok di akhirat, apa-apa jadi, amalan jadi cacah merbah, jadi tak sah, jawab sendiri. Dia ada syarat-syarat dia, banyaklah istilah-istilah yang saya tak nak sebut. Kalau sebut mungkin tak faham, seperti tatabu'ur rukhas, talfiq dan sebagainya. Itu istilah-istilah lah dalam fiqh.
Nak campur aduk mazhab ni bukan tak boleh. Ada situasi yang kita boleh pakai mazhab lain, boleh. Ada kita ni luas, kita tak sempit. Tetapi kita tak boleh ikut nafsu kita, sesuka hati kita. Kita nak ikut, kejap nak ke mazhab ni, kejap lagi kan bab ni ikut mazhab ni, ikut semua sesuka hati. Itu nanti akhirnya kita bukan kita ikut agama, kita ikut nafsu sebenarnya. So beramal ni pun perlu kepada disiplin dia lah. Jadi orang awam ni kalau untuk dia mempelajari ilmu hadis, digalakkan oleh para ulama kitab-kitab fadilat amal. Kitab-kitab fadilat amal. Antara kitab fadilat amal ni berlambak sebenarnya. Antara yang masyhur, yang dijamin lah kita kata, yang tak ada kontroversi, misalnya seperti kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Itu bagus dibaca. Tapi sebaik-baiknya dibaca oleh ustaz atau orang alim lah, sebab dia bahasa Arab kan. Jadi dia baca, boleh dia boleh terjemahkan dan dia boleh syarahkan, huraikan sedikit. Begitu juga kitab-kitab berlambak lah, kitab-kitab fadilah amal yang kalau yang kita kata jemaah tabligh amalkan tu kan, itu ada kontroversi sikit. Ada setengah ulama tak berapa setuju, katanya ada banyak hadis palsu dalam tu, ada hadis dhaif dalam tu. Tapi sudah dikaji pun, maknanya kita kena kenal lah ulama ni sebenarnya dia ada yang dipanggil mutasyaddidun ataupun ulama yang agak ekstrim sikit. Maknanya dia ni hadis yang menjadi pilihan dia agak ketat sikit. Dia tak pakai hadis dhaif ni langsung, dia tak nak pakai. Ada ulama yang mutasahilin, yang dia tak terlalu ketat, dia mudah, ambil mudah. Dan ada ulama yang mu'tadilin, yang sederhana, dia tak terlalu ketat dan tak terlalu longgar. Jadi Imam Nawawi sini mengatakan pengamalan hadis dhaif, maksudnya mendengar hadis-hadis dhaif ini pun boleh dengan syarat-syarat. Dalam bab-bab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu lain pembahasan lain lah. Nak bahas tentang khusus hadis dhaif saja, itu ada pembahasan khusus, ilmu yang khusus. Jadi ni kalau biasanya kan kalau lah tak boleh pakai kitab-kitab fadilah amal orang tabligh tu, dah lama Malaysia kena ban lah. Malaysia akan ban kitab tu, takkan boleh dijual di Malaysia, macam mana boleh wujud lagi. Kalau tak nak pun tak apa, banyak kitab lain ada. Kitab Riyadhus Salihin pun okey, kitab hadis 40 Imam Nawawi pun okey, kitab Majarur Rabih pun okey. Banyak sebenarnya kitab-kitab hadis. Ataupun ringkasan-ringkasan kitab hadis-hadis yang bab dia tak memeningkan kita lah. Banyak hadis cerita tentang kelebihan-kelebihan amalan, hadis-hadis yang cerita tentang syurga, cerita tentang nikmat-nikmat syurga, cerita tentang keadaan-keadaan di kiamat, padang mahsyar dan sebagainya. Itu kan bagus tu, kita dengar. Orang-orang patut dengar hadis-hadis macam tu. Hadis hukum hakam ni bagi orang yang berminat betul nak tahu dalil sajalah, supaya pun nanti dia akan jadi confused sebenarnya. Kalau bab belajar hadis, bab dalil ni dia kena betul-betul solid dulu. Kalau tak nanti dia celaru, nanti dia pening. Akhirnya dia pening. Kenapa hadis ni cakap macam ni, hadis ni cakap macam ni, semuanya sahih pula tu? Kenapa ada 7-8 bersih doa iftitah? Mazhab Syafi'i baca wajhtu wajhiya lillazi fataras sama, tapi hadis Nabi ada yang tu, ada yang lain. Akhirnya dia confused. Jadi perlu ada persiapan diri dululah kalau orang awam ni nak belajar hadis hukum. Bukan tak boleh, perlu ada persiapan dulu. Dan tengok siapa yang mengajar tu. Kalau orang tu mengajar membawa kepada kekeliruan, kita pun jadi keliru, confused, baik tinggalkan, jangan belajar. Tapi kalau orang tu dia pandai lah macam mana, sebab bukan mudah. Bukan kita mudah nak mengajar orang awam kitab hadis ni, bukan mudah. Ada surau, ada masjid suruh saya ajar Sahih Muslim. Saya tanya, betul ke nak belajar Sahih Muslim ni? Ini tak sesuai untuk awam ni. Tapi kan pening. Tak apa, kami semua okey dah. Kami dah veteran dah. Kami semua nak tahu je. Okey, tak apa. Jadi ketika saya nak menjelaskan pun, saya kena hati-hati supaya mereka tak confuse. Jadi orang awam ni dia lebih baik kepada hadis-hadisnya tentang janji-janji Allah, hadis tentang ancaman-ancaman, hadis tentang kelebihan-kelebihan amal, hadis tentang cerita-cerita yang menjadi pengajaran untuk dalam kehidupan kita, yang boleh menimbulkan semangat kita untuk beramal, untuk kita rindu kepada akhirat, rindu kepada Allah. Itu baguslah dengan hadis-hadis macam tu orang awam. Kalau hadis hukum hakam, saya kata boleh, tetapi dengan syarat. Perlu ada syarat dia. Dia tak boleh terus terjah je nanti. Dia takut dia confuse saja. Sebab orang yang dah berkenyimpun dengan ilmu hadis, baru dia faham. Dia akan faham. Kalau ini kalau didedahkan kepada orang awam, takut mereka confuse.
Dia kena pandai, kena ada satu kemampuan, satu malakah ataupun satu inilah bakat untuk dia macam mana nak sampaikan hadis ini kepada orang awam. Dia tak boleh sebarang-sebarang. Kalau tidak nanti silap-silap orang jadi boleh confuse dengan Islam terus. Islam ni kenapa ni kata hadis ni kata macam ni, hadis ni kata lain lagi. Pening aku ni. Susah sebab hadis ni dia merupakan riwayat. Dia tak seperti Al-Quran. Al-Quran ini dia memang sahih semua kan. Itu tak ada ayat ni sahih, ayat ni dhaif, surah ni sahih, surah ni dhaif, tak ada. Quran semua jelas. Tapi kalau hadis riwayat dia saja dah confused dah. Kenapa ada hadis dhaif kenapa ada hadis sahih, kenapa ada hadis hasan, kenapa hadis sahih dengan sahih ni tak sama, kenapa hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam lain, kenapa bertentangan dia nanti pening kat situ nanti. Jadi kena ada basic dulu, baru boleh kita belajar hadis hukum hakam. So kalau yang berminat tak ada masalah, tetapi lebih baik orang awam ni kita dengar hadis-hadis cerita syurga, cerita tentang nikmat syurga, cerita tentang bidadari. Itu kan sedap dengar tu, benar-benar timbul semangat kita untuk beramal. Itulah orang awam punya sepatutnya dengar hadis-hadis tersebut lah. Sama ada baca fadilah amal tu pun boleh, tapi walaupun ada kontroversi lah oleh sebahagian pihak, tapi tak ada masalah pun. Baca Riyadhus Shalihin, baca Majalur Rabih, macam-macam kitab ada yang mana dengan mendengar hadis-hadis tersebut kita boleh meningkatkan semangat kita, jazbah kita untuk kita beramal, untuk menambahkan lagi keikhlasan dan sebagainya. Pukul 9 dah, azan isyak pun dah berlalu. Boleh insya-Allah banyak benda nak sampaikan ni, tapi itulah masa pun tak mengizinkan. Nanti insya-Allah kita sambung. Ada lagi 1-2 slot rasanya dalam bulan ni juga. Hari Ahad kot tak silap saya tak ingat. Ada lagi beberapa slot. Mungkin kita bahas dari sudut mazhab tu. Sebenarnya banyak orang masih confused, tak faham apa itu mazhab. Apa kaitan mazhab dengan agama Islam ni? Kenapa perlu ada mazhab? Perlu ke kita ikut mazhab? Bahkan ada yang anti mazhab. Itu pun perlu kepada pemahaman. Kena cerita dulu sejarah dia, perkembangan dia. Lepas tu insya-Allah lah itu pada masa akan datang. Saya memang mana-mana surau pertama yang saya ngajar, saya akan terangkan semua ni dulu. Biar ada gambaran secara kasar, secara umum, baru saya masuk kepada mana-mana ilmu yang dipilih lah, yang diminta lah. Nak belajar akidah, insya-Allah itu yang saya saya nak kata istilah dia paling mendalami lah, akidah. Kemudian fiqh pun boleh, hadis pun boleh, tafsir semua saya ajar. Saya ajar di sekitar KS Selangor ni, Putrajaya ni. Ada yang mengajar tafsir, ada yang ajar hadis, ada yang ajar akidah, ada yang ajar fiqh, ajar tasawuf, tajwid pun boleh insya-Allah. Sirah pun boleh juga, ataupun ilmu-ilmu lain tu tak perlulah, macam usul fiqh, mustalah hadis, kemudian usul tafsir, itu ilmu-ilmu khusus untuk pondok, madrasah, universiti, itu lain. Orang awam akidah, fiqh, tasawuf, hadis, tafsir, 5 ni cukup orang awam lah. Orang awam 5 ni ilmu ni insya-Allah. Quran, tafsir, hadis, kemudian tengoklah hadis yang macam mana, kemudian akidah, fiqh dengan tasawuf. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup buat rasanya. Jadi setakat tu dulu rasanya. Kita akan tambah lagi segala kekurangan atau penjelasan tambahan nanti, tajuk yang lain lagi insya-Allah yang ada kaitan dengan ilmu agama ni pada masa akan datang insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.